Salam sejahtera, Doktor. Kami dari kumpulan 4 akan membentang topik 3 iaitu Pemantapan Kesempatan Nasional Malaysia. Berikut adalah nama ahli kumpulan kami. Pengenalan bagi topik ini ialah Pemantapan Kesempatan Nasional di Malaysia. Terdapat 3 lapisan perpaduan yang perlu dicapai iaitu perpaduan, kesempatan dan penyatu paduan. Perpaduan merupakan maklumat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Kesempatan merupakan keadaan bersepadu dan menjadi kesatuan yang utuh. Kesempatan juga merupakan keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai. Penyapaduan iaitu proses menyatu padukan, iaitu usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan tawar-menawar dan perundingan. Sejarah mencari kesatuan. Jadi apa yang kita tahu tentang sejarah mencari kesatuan adalah tentang yang Malaya ataupun Malaysia ni ibarat sebuah jigsaw puzzle. Dan British pula dia akan membentuk kesatuan dan persekutuan seperti negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Seterusnya, negara dalam Malaya atau Malaysia asalnya terikat kepada pusat-pusat yang berbeza iaitu Siam, Belanda dan juga Britain sehingga disatukan oleh penjajah British. Seterusnya, Persekutuan Malaysia 1963. Jadi, Persekutuan Malaysia 1963 ni fungsinya adalah untuk meluaskan kesatuan, meluaskan Semenanjung dan juga meluaskan Sabah dan Sarawak. Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah iaitu semua di negeri Malaya. Akhir sekali, bentuk Malayan Union 1946 ditentang dan dimasukkan dan kemerdekaan 1957 iaitu Mercu Kesatuan. Seterusnya kita beralih kepada topik membina kesatuan berterusan melalui mewujud tapak integrasi. Jadi tapak integrasi merupakan ruang dan titik pertemuan antara kelompok strategi di Malaysia dalam pelbagai bentuk iaitu seperti etnik, agama, parti politik, NGO, masyarakat sivil dan juga lain-lain. Jadi contohnya seperti Community Liaison Committee pada tahun 1949, pimpinan atlet kaum-kaum dan juga penubuhan parti politik bersifat mufakat coalition iaitu pada tahun 1946 dan juga tahun 1952. Seterusnya adalah institusi pilihan raya pada tahun 1952 dan juga pada tahun 1955. Rancangan pembangunan 5 tahun yang diadakan pada tahun 1950 hingga 1955 dan pada tahun 1956 dan tahun 1960. Akhir sekali iaitu Perlembagaan 1957. Jadi simbol dan struktur kesatuan iaitu dapat dibahagikan kepada YDPA, bendera, lagu negaraku, dasar kebudayaan kebangsaan dan bahasa kebangsaan dan juga sekolah aliran kebangsaan. Peristiwa 13 Mei 1969 iaitu peristiwa Kesatuan Pecah Berderai. Ianya bermula apabila tiba-tiba berlaku perubahan ungkapan dan haluan negara. Perpaduan, dia mengganti perkataan kesatuan yang mana kesatuan dalam kepelbagaian tak diguna lagi. Perpaduan dalam kepelbagaian pula diguna pakai semenjak RMK2 pada tahun 1971 hingga tahun 1975 untuk usaha penyatuan sosial. Nama saya Muhammad Afifi bin Rahimi, berumur matrik A18910. Saya akan teruskan dengan masuk perpaduan. Definisi perpaduan menurut Kamus Dewan 1994 mentarifkan sebagai penggabungan, peluburan, persesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya.
Perpaduan ini juga dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga tanah air. Berdasarkan Haji Sambut Buang 2003 mentarifkan perpaduan sebagai satu penyatuan tenaga, fikiran, cita-cita dan pengorbanan dalam satu ikatan yang padu, kuat dan maju. Selain itu, perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan cirian mereka. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Perpaduan nasional dapat dijalankan melalui gagasan perpaduan dalam kepelbagaian iaitu Unity in Diversity. Teras perpaduan nasional yang pertama ialah patriotisme dan demokrasi. Penghayatan perlembagaan persekutuan dan rukun negara dijadikan sebagai amalan hidup serta memperkukuh integrasi nasional yang mana ini merupakan proses menyatupadukan kepelbagaian menjadi satu identiti. Teras perpaduan kedua ialah identiti nasional. Peranan bahasa dijadikan sebagai medium integrasi perpaduan, memperkukuh kefahaman agama, budaya dan adat pelbagai etnik serta membentuk masyarakat berakhlak mulia dan berintegriti. Teras perpaduan nasional yang ketiga ialah ekosistem perpaduan. Memperkasa komuniti melalui kerjasama strategik, pemimpin dijadikan sebagai pemangkin perpaduan serta memberi kesedaran sosial kepada masyarakat melalui keberkesanan komunikasi. Terdapat beberapa isu dan cabaran membentuk perpaduan. Yang pertama, agama, di mana kurangnya pemahaman tentang kepelbagaian agama. Seterusnya, pendidikan. Terdapatnya ketidakseragaman pendidikan. Kelas sosial. Terdapatnya jurang kelas sosial. Seterusnya, bahasa. Kita kekurangan penguasaan bahasa kebangsaan dalam komunikasi. Media, penyalahgunaan dan kawalan informasi. Selain itu, jurang generasi. Terdapatnya perbezaan ideologi, nilai, semangat jati diri dan budaya antara generasi. Dan yang terakhir adalah etnisiti, iaitu terdapatnya kepelbagaian etnisiti. Kesepaduan membawa maksud keadaan bersepadu. Perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh, malahan komuniti itu diasaskan pada pertalian kekeluargaan. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, konsep kesepaduan ialah satu proses menyatu padukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Namun begitu, konsep kesepaduan adalah lebih realistik dalam konteks Malaysia. Oleh itu, konsep kesepaduan sosial diutarakan untuk menjelaskan fenomena yang berlaku di Malaysia. Jadi, apakah itu kesepaduan sosial? Kesepaduan sosial merujuk kepada sesuatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seharusnya pula mempengaruhi para anggota masyarakat tersebut untuk merungkai pelbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Memahami konsep kesepaduan sosial menerusi pemahaman konsep takrifan harian everyday define sebelum perpaduan dapat dicapai. Seterusnya, takrifan harian lebih berkesan daripada takrifan autoriti kerana setiap anggota masyarakat majmuk adalah bebas untuk bertindak dan berperilaku pro keamanan, pro keharmonian dan anti keganasan demi survival diri, keluarga dan kelompok sosialnya. Sekiranya timbul sebarang konflik, anggotanya akan segera mencari jalan penyelesaian melalui perundingan dalam pelbagai cara dan bentuk. Aspek yang pertama adalah aspek politik federalisme. Seperti yang dapat kita lihat pada tahun 2022, Kabinet Malaysia dapat dibentuk daripada beberapa buah parti di Malaysia, maupun pembangkang ataupun kerajaan yang sebelumnya tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Seterusnya adalah bahasa.
Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu telah wujud sejak zaman nenek moyang kita dahulu dan telah menjadi bahasa lingua franca dan telah digunakan sejak zaman berabad-abad dahulu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perpaduan negara. Bahasa Melayu juga bahasa yang baik, mudah ditutur dan juga difahami. Bahasa Melayu juga telah menjadi media perdagangan, media sosial, media politik, media pendidikan, media kebudayaan. Malahan ada menteri kita yang pergi ke luar negara membawa bahasa Melayu kita ke perkonferens. Aspek yang seterusnya adalah agama. Di Malaysia terdapat pelbagai agama, antaranya agama Islam, agama Hindu dan agama Buddha dan juga banyak lagi. Jadi kita perlulah menghormati kepelbagaian agama yang ada di Malaysia. Antara cara menghormati agama yang ada di Malaysia adalah kita makan bersama-sama sewaktu perayaan, menghadiri upacara perkebumian dan juga kita berkongsi makanan. Seterusnya adalah etnisiti. Kita hendaklah berhenti main isu perkauman. Kita perlulah menghormati adat dan budaya mereka. Antara bukti kejayaan kesepakatan antara kaum-kaum adalah wujudnya restoran tiga bangsa. Jadi, apakah itu penyatu paduan? Penyatu paduan ini merupakan sebuah proses penyatu paduan iaitu usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial yang berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan tawar menawar, perundingan dan juga mediasi. Jadi mediasi di sini bermaksud satu langkah intervensi bagi menyelesaikan satu konflik dalam masyarakat dengan melibatkan pihak ketiga yang lebih bersifat neutral. Dan masyarakat di Malaysia ni berdepan dengan cabaran-cabaran yang muncul apabila adanya parti politik, adanya organisasi pengkerajaan ataupun individu yang memainkan isu-isu sensitif seperti isu tentang bahasa, tentang agama, pendidikan vernakular, tentang perlembagaan dan isu-isu lain lagi. Dan keadaan kesepaduan sosial yang masih belum mencapai tahap perpaduan ini memerlukan satu mekanisme Seterusnya, proses penyatu paduan. Usaha proses penyatu paduan oleh kerajaan iaitu apabila terbinanya satu model integrasi kesepaduan nasional yang dinamakan sebagai Indeks Perpaduan Negara 2018, IPNAS. Model ini menyenaraikan 3 perkara asas dalam menentukan indeks perpaduan iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. IPNAS merupakan rujukan untuk mencipta dan membina tapak integrasi dengan mengenal pasti kategori defisit sosial untuk memperbaiki kekurangan. Indeks Perpaduan Nasional. Tapak integrasi ini wujud dalam bentuk dasar, acara sukan, festival, budaya, perayaan agama, seni muzik dan budaya dan sebagainya. Pelbagai ruang dan peluang dicipta dan direka bagi membolehkan tapak integrasi sentiasa ada dan muncul silih berganti. Tapak integrasi ini boleh dilihat dalam bentuk atas ke bawah seperti kewujudan dasar-dasar pembangunan yang direka oleh pembuat dasar seperti Rancangan Malaysia, Dasar Ekonomi Baru dan aspirasi seperti Wawasan 2020 dan TN50. Tapak integrasi juga boleh wujud dalam bentuk bawah ke atas seperti peranan NGO sebagai ejen pemantauan pelaksanaan program-program untuk kaum minoriti. Ianya juga boleh wujud dalam bentuk inisiatif akar umbi seperti pelaksanaan acara sukan dari inisiatif kelompok akar umbi tanpa penglibatan pemerintah secara langsung. Alat penyatu paduan yang pertama adalah tawar-menawar yang bermaksud saling meminta pengurangan harga, tuntutan dan sebagainya. Sebagai contoh, harga kopi itu belum putus, kami sedang tawar-menawar dengan si penjual. Salah satu aspek penting dalam tawar-menawar adalah pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menjual pada harga yang merugikannya. Alat penyatu paduan yang kedua adalah perundingan yang bermaksud perbuatan atau hal berunding ataupun perbicaraan. Antara objektif rundingan adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua-dua pihak. Alat penyatu paduan yang ketiga adalah perantaraan. Daripada kata dasar adalah antara, iaitu proses cara perbuatan menghubungkan antara orang, negara dan sebagainya.